Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi ba'athahu Allahu ilan nas mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu agar engkau memberikan kami ilmu yang bermanfaat dan yang berguna, dan juga memberikan rezeki yang baik lagi yang halal, dan menjadikan amalan kami yang diterima, bukan amalan yang tertolak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Dengan kehendak Allah, dengan kesihatan yang Allah bagi, alhamdulillah kita semua dapat berjumpa lagi pada pagi ini bagi membicarakan ilmu nahwu dan syarah. Dan tajuk kita pada hari ini masih lagi dalam tajuk iaitu tajuk, apa nama tajuk tu? Tak ingat? Tak ingat. Kita buka. Hilal. Hilal. Okey. Jadi tajuk kita adalah tajuk hilal. Tuan-tuan boleh nampak nota yang saya paparkan ni pada muka surat 10. Tajuk Al-Hilal. Boleh nampak? Boleh ya? Semua nampak? Ke tak keluar sebenarnya nota ni? Keluar ya? Okey. Jadi kita berhenti minggu sebelum ini, iaitu pada muka surat 10 atas tajuk tajuk apa dia? Tajuk yang kita berhenti dulu adalah ini dia. Jadi kita telah bincangkan beberapa kaedah melalui hilal, iaitu hilal ini pertukaran berlaku kepada huruf-huruf sakit. Jadi di antara kaedah yang kita gunakan adalah sebelumnya, kalau kita lihat sebelumnya, jadi kaedah hilal ini ada 4. Yang pertama, hilal dengan menukar huruf. Menukar huruf di antara sesama huruf sakit. Contohlah ayat ini, sawamun kita tukarkan soma, jadi wa ni ditukar pada alif. Wa ni pun huruf sakit, alif ni huruf sakit. Tapi sawamun ini ditukar pada soma. Soma ni lebih mudah dipahami, boleh nyata beza dia. Kalau sawama ni dia punya sebutan dia tu, orang Arab dia jarang pakai yang macam ni lah. Tapi waw ni ditukar kepada alif. Jadi soma. Soma tu maknanya fa'il madhi yang menunjukkan bahawa dia telah berpuasa. Sawamun asalnya adalah sawamun. Sawama. Sawama tu maksud dia telah puasa juga. Seorang laki-laki telah berpuasa. Tapi dia nak sebut wa berbaris atas itu di tengah-tengah antara baris atas itu payah bagi dia. Jadi ditukar kepada alif. Jadi soma.
soma. Lebih jelas, lebih nyata. Kalau sawama, jadi perkataan tu banyak lebih daripada kalau ditambah alif. Kalau alif soma saja. Dua huruf saja yang ternyata soma. Alif tu alif mat jelah. Jadi itu lebih mudah. Dia kaedah sakit. Jadi huruf sakit ni kaedah dia macam-macam, tapi di antaranya adalah menukar huruf dengan huruf. Kemudian yang kedua, menukar baris. Menukar baris seperti contoh yaku, ini yakumu. Yakumu ni adalah fa'il mudhari' kepada qama ataupun qawama. Jadi apabila jadi fa'il mudhari' yakumu, mengikut dia punya undang-undang. Kemudian oleh kerana wa ni huruf sakit, maka qaf tu huruf sihat, maka ditukarkan baris. Jadi hilal dengan menukar baris. Tentu ingat yang 4 je lah. Ingat yang 4 ni, insya-Allah dia dah menjurus kepada ilmu hilal. Kemudian hilal dengan membuat huruf. Contohnya macam yaisifu. Yaisifu asalnya adalah wasofa. Wasofa yasifu wasfan. Kemudian sifatan adalah sif. Jadi asal perkataan yaisifu ini adalah wasofa. Wasofa fa'il madhi dia. Apabila kita nak buat fa'il mudhari', kita tambah ya. Jadi ya tu baris atas, ya yang kedua sudah mati. Jadi yaisifu. Jadi yaisifu ni payah nak sebut. Yaisifu. Jadi payah nak dapatkan makna dia. Jadi dia buangkan dia punya ya yang mati tu. Ya yang mati tu duduk di tengah antara ya baris atas dengan baris bawah, maka ya tu dibuang. Bila buang kita dapat yasifu saja. Yasifu ni adalah fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' kepada mana? Fa'il mudhari' pada wasofa. Wasofa ni maksud apa? Dia telah bersifat. Sifat. Wasofa ni adalah sifat. Jadi dia telah mensifatkan. Jadi yasifu fa'il mudhari' dia. Jadi di sini diterangkan sedikit wasofa yasifu fa'il mudhari' dia pada wasfan. Wasfan tu adalah dia punya mazda kepada wasofa. Manakala dia ada dua, dia punya mazda dia, satu lagi sifatan. Sifatan ni biasa kita biasa dengan ini. Wasfan pun adalah dia punya mazda. Ini mengikut dia punya kaedah, matikan di tengah. Huruf yang tengah tu kita matikan, kita dapat wasfan. Tetapi dia juga menggunakan sifatan. Sifatan maknanya sifatlah. Sifat, sat kota. Jadi kalau dia suruh mensifatkan, sifatkan. Sifatkan. Jadi ini tiga untuk huruf yang sakit. Jadi huruf sakitnya ada tiga kaedah yang asas dia. Tukar huruf, tukar baris, dan buang huruf. Itu asas dia. Jadi huruf apa yang kita buang, huruf apa yang tukar, itu kena baca balik sifat 20. Kemudian yang melibatkan huruf yang sihat. Huruf yang sihat ini adalah yang selain daripada huruf yang sakit. Huruf yang sakit, alif waya saja. Jadi kita masuk pada huruf yang sihat. Huruf yang sakit tu insya-Allah faham dah. Saya pun dah sakit dah. InsyaAllah dah sihat, insyaAllah. Jadi, huruf yang sihat inilah menukar huruf yang sama sifat. Itu saja yang terlibat. Yang terlibat dengan ilmu pertukaran ini, hanya huruf sihat yang sama sifat. Contohnya apa? Ataupun kita panggil ibdal. Ibdal ni contohnya apa? Istabara. Istabara asalnya sabara. Jadi sabara tambah dengan Istabara itu menunjukkan orang yang sangat bersabar. Dia telah sangat bersabar. Tambah alif, tambah ta. Jadi apabila kita tambah alif, tambah ta, sedangkan huruf asalnya sabara, jadi
sifat ta dengan so ni lebih senang nak sebut kalau kita ganti dengan to. Sebab so dengan to tu lebih dekat sifat dia daripada sifat dengan ta. Jadi oleh kerana itu ditukarkan ta ni kepada to. Jadi istabara. Istabara sama maksud dengan istabara. Sama saja. Tapi sebutan dia lain, huruf dia lain, barisnya sama. Itu saja yang melibatkan huruf yang sihat. Iaitu huruf yang dia punya sifatnya sama. Dan ini kita telah jumpa di dalam tajuk dan tajuk apa namanya peranan ataupun fungsi tambahan huruf 1, 2, 3. Jadi huruf ini adalah tambah 2 daripada sabara kita tambah 2 alif dan ta. Tetapi oleh kerana depannya swad maka kita tukar pada ta. Jadi begitu juga perkataan-perkataan lain yang mempunyai sifat yang sama boleh rujuk balik pada bab 8. Kalau silap saya bab 8 lah. Tentang apa namanya pertukaran huruf-huruf yang hampir sama dia punya makhraj dia. Jadi contoh di sini bagi zajara. Zajara yang bawa maksud menegah ataupun melarang. Boleh tambah dengan alif sin ta, tambah dengan alif ta. Jadi istajara. Istajara. Jadi dia punya ta ni elok diganti dengan dal kerana dia punya kedudukan makhraj dia dekat dengan zat. Jadi istajara lebih mudah sebut isdajara. Gantikan dal. Jadi antara huruf sihat dengan huruf sihat. Huruf ta ni huruf sihat. Ganti dengan dal. Dal pun huruf sihat. Tetapi dia punya makhraj dia punya sifat huruf itu hampir-hampir jadi mudah disebut. Daripada menyebut ta. Istajara lebih mudah kalau kita sebut isdajara. Ini yang melibatkan huruf yang sihat. Huruf yang sihat. Jadi kita dah hari ini kita akan bincangkan dia punya contoh lah. Contohnya pun kita dah jumpa lah. Dah kali jumpa lah. Iaitu da'awah kemudian da'a. Jadi da'awah tu wa tu kita tukar pada alif. Huruf wa atau ya bertukar pada alif. Apabila wa atau ya berbaris asli. Itu kita dah bincanglah dulu. Tapi ini hanya sebagai contoh ya. Begitu juga dengan taswuma. Taswumu. Taswumu ni adalah daripada sawama. Sawama fa'il mudhari' dia. Fa'il mudhari' pada engkau, seorang laki-laki. Jadi taswumu. Jadi waw ni kita tukar kepada baris dia adalah baris wa ni baris dhammah, sedangkan sad tu huruf sihat berbaris mati. Jadi kita balikkan baris tu. Jadilah dapat dia taswumu. Lebih mudah sebutlah. Taswumu payah nak sebut. Taswumu lebih mudah. Jadi pindahkan baris wa atau ya. Apabila wa yang berbaris selepas huruf sahih berbaris sukun, tukar barisnya, tukar baris mereka. Kita pusingkan balik. Itu dalam sifat 20 kita yang kedua ke ataupun yang ketiga. Kemudian ganti wa jadi ya. Ini kita juga ganti wa jadi ya. Ini perkataan qawama. Qawama apabila kita nak jadikan dia mazhar, kita tambah alif di tepinya jadi kiwamun. Kiwamun. Jadi qawama itu adalah bangun. Kalau kiwamun itu adalah pembangunan. Tapi kiwamun ini orang Arab nak mudah sebut, ditukarkan dia punya apa dia yang ditukar di sini. Yang ditukar sini adalah huruf. Iaitu huruf wah ni tukar pada ya. Sebab apa dia tukar pada ya? Sebab qaf tu berbaris bawah. Bila qaf berbaris bawah, jadi nak sebut kiwamun tu lebih payah kalau dibandingkan dengan kiyamun. Jadi digantikan dengan ya. Okey. Kemudian begitu juga dengan radiwa. Radiwa ni adalah reda. Tapi asalnya adalah radiwa.
Tapi apabila ini ditukar kepada ya ni, wa ni ditukar kepada ya, jadi radiyah. Wa di hujung baris dan huruf sebelumnya berbaris bawah, maka ditukar kepada wa ni kepada ya. Okay. Ini adalah banyak yang telah kita ulang ni, kerana benda ni agak berpusing-pusing, berbelit-belit. Kalau kita ulang sikit-sikit tu lebih baiklah, supaya kita dapat membaharui ingatan lah. Ini contoh ayat yang menggunakan perkataan yang kita bincang tadi, iaitu da'a, tasumu, kemudian qiyamun, radiyah. Jadi ayat ini pun kita dah bincang dah. Jadi ini menunjukkan bahawa Quran telah pun dia siap-siap dah tukar. Bukan dia letakkan yang asli. Kalau ayat asli namanya da'awah, da'awah. Ini tidak, dia dah siap tukar dah. Jadi maknanya Quran menggunakan pertukaran tu dah berlaku proses pertukaran ilah. Begitu juga dengan contoh berikutnya. Laqad radiyallah. Jadi radiyah, tidak radihu. Sebab dia dah suka tukar dah. Jadi kiaman, bukan kiwama, tapi kiaman. Kiaman itu maknanya berdiri. Okey. Kemudian kita pergi kepada yang ini pun kita sudah bincangkan. Jadi kalau ini cuma ulangan saja, dan kita berhenti pada minggu lepas adalah pada muka surat yang 10 ni, iaitu pada ayat surah 14 ayat 40. Ini adalah doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dari cucu anakku. Ya Tuhan kami, perkenankanlah. Okey, ini doa Nabi Ibrahim ketika dia selesai membina Kaabah dengan Nabi Ismail. Jadi mereka berdoa. Mereka ni adalah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail berdoa, Rabbij'alni muqimus shalah. Ya Tuhanku, di sini tak ada ya di sini. Rabbi saja. Dia punya nidaknya dia tak ada tulis di sini. Pasal apa? Pasal apabila kita berdoa, kita ni hampir dengan Allah. Jadi apabila hampir dengan Allah, tak ada ya dah. Kalau ya tu jauh lagi. Ya Muhammad, ya Ismail, itu orang jauh, orang duduk jauh. Tapi kalau dekat Ismail, Ahmad, begitu sini, Rabb sepatutnya ya Rabbi ja'alni. Tapi tak ada ya di sini. Kerana apa? Kerana nak menunjukkan bahawa Allah itu sangat dekat dengan orang yang berdoa. Rabbi ja'alni. Di sini ada, kalau kita tafsirkan, jadi ya Tuhanku, Rabbi. Rabbi ini adalah Tuhan yang mentadbir. Yang mentadbir. Kenapa tidak ya Allah? Ya Allah, aj'alni muqimus shalah. Jadi kalau Allah itu nama umum Allah adalah Allah. Manakala Rabbi ini adalah sifat. Sifat apa? Sifat pentadbiran, sifat menjadi Rabb. Tuhan dalam bentuk Rabb, maknanya Tuhan yang memelihara, yang menjaga dan sebagainya. Jadi kita nak minta Tuhan jaga kita, kita gunakan Rabbi. Bukan ya Allah, tak salah pun guna ya Allah. Tetapi Rabbi ini adalah sifat pentadbiran Allah, sifat penjagaan Allah, sifat kepada keagungan Allah dalam mentadbirkan bumi ini yang tidak memerlukan pertolongan orang lain. Jadi kita minta hanya pada dia. Jadi Rabbij'alni muqimus shalah. Ya Allah, Engkau Maha Pentadbir, Engkau Maha Pandai dalam mentadbir, Engkau Maha tahu apa yang mentadbir, maka jadikanlah aku ni, ja'alni muqimus shalah. Jadikanlah aku ini orang-orang yang mendirikan solat. Muqimus shalah. Muqimus shalah ini adalah orang yang mendirikan solat ataupun isim fa'il. Isim fa'il yang bermaksud orang yang berdiri. Kalau orang yang berdiri saja dengan alif, tapi oleh kerana muqimus shalah ni maknanya orang yang mendirikan dengan
kesungguhan. Muqimus salat. Jadikan aku ni orang yang sungguh-sungguh salat. Bukan hanya ala kadar je. Bukan Allahu Akbar lepas tu kepala dah pergi tempat lain, tahu-tahu tak tahu je beri salam. Jadi bukan itu yang diminta. Yang Nabi Ibrahim minta ini menjadikan muqimu. Muqimu dengan ya ini adalah ya yang menunjukkan kesungguhan ataupun dengan bersungguh-sungguh. Jadikan aku ni orang yang sungguh-sungguh bersolat. Bukan cincai-cincai, bukan ala kadar, bukan melepaskan sekadar melepaskan tanggungjawab, tidak. Tapi mungkin musalah ni betul-betul 100% hatinya tumpu pada Allah. Jadi maknanya penuh dengan ihsan. Supaya solat dengan penuh dengan ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan tu? Iaitu kita sembahyang ni seolah-olah macam kita lihat Allah. Lihat Allah yang sedang mematikan kita melakukan ibadah. Tetapi kalau kamu tak boleh, tak mampu nak, memang tak boleh pun, memang tak nampak Allah pun, tapi hendaklah kamu tahu bahawa Allah sedang memperhatikan kamu. Apa saja yang kamu sebut, apa saja yang kamu baca dalam salat itu adalah Tuhan mengetahui. Jadi apa yang diminta? Dia minta supaya aku ni betul-betul orang yang mendirikan solat. Kemudian wa min zurriyati, dan daripada zuriat aku. Zuriat aku ni maknanya keturunan Nabi Ibrahim lah. Kemudian Rabbana, ya Tuhan kami, taqabbal. Taqabbal ni ini adalah fa'il madhi, fa'il amar. Taqabbal maknanya engkau tunaikanlah, kau perkenankanlah doa ini adalah doa kami. Maknanya nama saya lah. Dalam hal ini Nabi Ibrahim lah. Jadi dia minta supaya Tuhan jadikan dianya dan juga keluarganya supaya menjadi orang yang betul-betul solat. Dengan cukup syarat rukun syaratnya, ikut dengan wuduk yang betulnya dan sebagainya, termasuklah dengan berjamaah dan sebagainya. Jadi berjemaah ini adalah satu benda yang sangat besar. Tapi orang yang masih sakit macam saya ni, banyak hari dah tak pergi berjemaah kerana masalah sakit ni belum membolehkan untuk join jemaah di masjid ataupun mana-mana surau lah. Kerana bimbang dia punya penyakit ni boleh berjangkit. Jadi untuk mengelakkan tu, lebih baiklah kita karantin dulu sehinggalah musim yang ataupun sehinggalah keadaan mengizinkan. InsyaAllah kita cubalah supaya kita dapat mendirikan solat dengan sebaik-baiknya, termasuklah dengan berjamaah. InsyaAllah. Jadi di sini doa di sini ijaan dia adalah doa-i. Asalnya adalah da'awa asalnya. Jadi dia ingat dia sudah convert dah kepada dia punya mazdar dia doa-i. Asalnya doa-u. Tapi oleh kerana ini di bawah kerana ujungnya ada ning, ada nun mati, jadi hamzah ni diukai ke bawah. Tapi nun mati tu dibuang. Jadi doa-i. I ni maknanya doaku. Jadi dia punya huruf yang sakit di dalam ini adalah doa-i. Asalnya doa-wa. Dia sudah suka dah combat dah. Kemudian muka surat berikutnya iaitu buang huruf ilah. Ini pun kita dah bincang banyak kali, tetapi tak apa kita bincang lagi. Jadi yakumu adalah fa'il mudhari'. Kalau kita nak buat fa'il amar daripada fa'il mudhari', kita kena buang ya dia. Bila kita buang ya dia, kenapa buang ya? Sebab ya tu huruf mudhari'. Kita nak buat fa'il amar. Fa'il amar hujungnya mestilah mati. Huruf yang akhirnya mati. Jadi kita buang ya. Bila buang ya kita dapat ku, min pun mati. Dua-dua dekat. Wa mati, min mati. Oleh kerana wa mati, min mati, tak boleh nak bunyi, kita buangkan huruf yang sakit. Iaitu wa yang mati ni kita buangkan. Jadi kum. Kum. Jadi yakumu
Fi'il amarnya kum. Kum maknanya berdirilah. Yaqumu maknanya dia sedang berdiri. Tapi bila kita nak buat fi'il amar, nak suruh kum. Tak ada ta di situ, tak ada apa, kum saja. Bila kum saja maksudnya fi'il amar iaitu berdirilah. Ini dengan cara yang nak buangkan huruf ilah. Begitu juga dengan huruf ilah pada fi'il amar muzakkar mufrad ataupun fi'il mudhari' majzum yang huruf akhirnya bukan nun. Bukan nun taukid, bukan nun naswah, bukan nun tasniyah. Apa maksud nun taukid? Nun taukid ni nun berbaris dua ujung yang bermaksud taukid. Nun niswah ni pun nun untuk wanita. Pun bukan dalam nun niswah. Dan juga bukan nun tasniyah. Nun tasniyah ni apa? Nun apa? Nun dua. Nun menunjukkan dua. Macam fa'ala. Alif tu ada dua. Kalau perempuan, digantikan fa'alna. Fa'alna tu adalah nun tu nun tasniyah. Bukan. Nun tu menunjukkan nun nun naswah. Manakala nun tasniyah ni macam yaf'alu ni, yaf'alani. Yaf'alani itu adalah nun naswah. Maknanya yang ini ada pada perkataan yang ada dua. Satu sebagai contohnya macam muslimun. Itu banyak. Kalau dua, muslimani. Jadi nun itu adalah nun tasniyah. Nun tasniyah maknanya nun menunjukkan dua. Jadi contoh yang diambil sini adalah irmi. Irmi ini adalah fa'il amar untuk Roma. Wa. Asalnya adalah Roma. Kemudian Romaya. Ya itu tak dibarikan. Jadi apabila kita nak jadikan fa'il amar, jadi irmi. Irmi, jadi hujungnya adalah ya. Apabila ya ni duduk di hujung, kemudian dia mati, maka kita buangkan. Bila kita buang dia jadi irmi. Daripada Romaya. Roma sajalah, ya tu tak disebut. Tapi apabila kita nak buatkan fa'il amar dia, jadi kita kena tambahkan, kita kena matikan huruf di hujung dia. Huruf di hujung adalah ya. Bila huruf ya, bila kita matikan, ya duduk di hujung, kita buang, matikan, tinggal min. Jadi dapatlah irmi. Irmi itu maknanya lemparkan. Ataupun lontarkan ataupun panah lah. Panah pun adalah dianggap sebagai irmi jugalah. Irmi. Okey. Kemudian waw pada wazan fi'il mudhari'. Waw. Huruf waw pada wazan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yaf'ilu. Yaf'ilu kataan asalnya adalah wa'ada. Wa'ada adalah berjanji. Dia telah berjanji. Kita nak buat fa'il mudhari' dia, kita tambah dengan ya. Ya'ida, kita matikan wa dan ain bagi bawah kan du. Jadi ya'idu, yang idu ni adalah fa'il mudhari' kepada wa'ada. Wa'ada berjanji. Jadi apabila wa ni mati, duduk lepas ya berbaris atas, maka kita buangkan wa tu jadi ya'idu. Ya'idu ni maksudnya sedang berjanji ataupun berjanjilah, buat perjanjian. Okey. Jadi ini yang kita dah bincang yang atas tadi, tapi ini sebagai ulangan. Begitu juga dengan syaddah. Syaddah maknanya memasukkan huruf ke dalam huruf yang lain menjadi satu huruf. Contohnya madada. Madada ni adalah memanjangkan. Memanjangkan. Kalau adada, number. Ini mat. Ini maknanya memanjangkan. Madada, dia telah panjang. Dia telah memanjang. Tetapi oleh kerana dal ni dua-dua dekat-dekat, maka disabdukan jadi madda. Jadi maknanya saddah memasukkan huruf ke dalam huruf yang lain menjadi satu huruf. Jadi ini bukan huruf sakit. Ini huruf sihat. Tetapi ini cara dia untuk
Ilmu apa namanya, padat, ilmu ibdal yang melibatkan huruf sihat sama sihat tapi dia sama sifat. Jadi daripada madada jadi madda. Jadi kalau tengok madda tu maknanya kita kena bayangkan dalam kepala kita ada dal satu lagi. Madada. Madada maknanya telah menambah. Okey. Kemudian ini contoh-contoh ayat-ayat kataan-kataan yang kita bincang tadi iaitu kum. Kum fa'anzir. Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir. Jadi kum di sini maknanya bangunlah kamu. Wahai orang yang muslimat, bangunlah kamu. Maka berilah peringatan. Fa'anzir. Dan Tuhanmu besarkanlah. Wa rabbuka fakabbir. Jadi kum di sini adalah asalnya adalah qama ataupun qawama. Jadi apabila kita jadikan fa'il amar maka dia jadi kum. Jadi kum fa'anzir. Jadi Quran telah siap tukar. Siap apa? Dia dah tukarkan, tak payah kita nak tukar, kita tak payah, dia dah siap dah tukar. Jadi kum. Maknanya dia sudah apply dah ilmu ataupun kaedah hilal tu dia dah tukar. Siap-siap. Macam Roma. Roma asalnya lah ini adalah Romaya. Ya tak disebut. Kemudian Roma saja. Jadi dia punya fa'il mudhari' ni yarmi. Dan tadi kita dah bincang. Tapi apabila kita nak kata fa'il amar dia daripada Roma tadi irmi. Irmi maknanya apa makna Roma? Melontar. Jadi lontarlah. Kemudian dia punya mazhar dia ramyan. Ramyan. Hurufnya ada 3, ra min ya. Min tu mati. Bila mati di tengah tu maknanya kita tahulah itu mazhar. Mazhar yang general. Jadi ada setengah perkataan tu dia tidak hanya dengan min mati saja ataupun pada ain saja mati, tidak. Pada ni dia ada juga yang lainnya, dia punya mazhar sebagai contoh yang ni Roma ni tadi boleh juga mazhar digunakan rimayatan. Rimayatan pun mazhar kepada Roma. Maknanya sama. Ataupun Romaan. Maknanya sama tapi di mazhar. Tapi penggunaan Al-Quran tak samalah. Ada masa digunakan yang ini, ada masa digunakan yang kedua, ada masa tempat yang lain digunakan Romaan. Jadi ikut dia punya kesesuaian kataan tu pada pengkhabaran yang di dalam Quran. Jadi kalau tuan-tuan jumpa ini ada fahuwa ni, makna fahuwanya adalah selepas kataan fahuwa tu adalah isim fa'il. Bila fahuwa, lepas fahuwa tu ramin. Ramin ini adalah isim fa'il. Jadi kalau lupa, buka balik dia punya sifat 20 tu, insya-Allah dapatlah ni. Tapi yang ini tidak mudah juga nak faham. Kalau itu eloklah kita pergi sekejap kepada itu supaya tuan-tuan dapat jelaslah ini. Jadi contoh yang kita beri tadi, yang perkataan yang kita bincang tadi, yang ni. Yang mana tadi? 12. Ya? Muka surat 12 nanti. Yang ni. Roma. Romi. Romi adalah isim fa'il. Macam mana kita dapat Romi ni sebagai isim fa'il? Asalnya Roma. Jadi di sini keterangan dia. Pada kaedah yang ke-20. Yang 19 dan 20. Jadi perkataan yang digunakan ini adalah da'awah. Da'awah. Jadi perkataan da'awah tu maknanya dia telah berdoa ataupun dia telah meminta, dia telah merayu. Da'awah. Orang yang berdoa kita panggil dia fa'ilun.
Jadi di perkataan da'i da'wa ditambah alif jadi da'iun. Da'iun. Bila da'iun jadi kita dapatlah isim fa'il ialah da'iun. Jadi ya ni wa ni kita ganti pada ya jadi da'iun. Jadi da'iun ini sebenarnya da'iun ini adalah di hujungnya ada nun. Ataupun kita boleh katakan dal, alif, ain, ya, nun. Yang mana ya ni bagi dhammah, kemudian nun ni mati. Kalau kita tulis dalam bentuk ini, kita tak nampak nun mati tu. Nun mati dengan ya, tapi sebenarnya dia adalah berbaris, ya ni berbaris dhammah satu, kemudian nun mati. Bila kita joinkan dia jadi tanwin. Jadi da'iun. Da'iun ni sebenarnya adalah da'iyuna. Da'iun ada nun. Ada nun mati di ujungnya. Itu maknanya tanwin ni. Jadi kemudian ia mati dihilangkan kerana bertemu dengan dua huruf mati. Jadi daripada da'in. Jadi kemudian ia sukun kerana berat bacaan. Apabila kita nak jadikan dia, apabila di sini kita baca dulu lagas ni, bila waw terletak huruf keempat atau lebih yang sebelumnya tidak dhammah. Apabila waw letak keempat dan tidak dhammah, maka waw itu ditukar pada ya. Jadi daripada da'iwa kepada da'iyun. Sebab ya ni tukar pada waw. Waw ni tukar pada ya. Kita dapat da'iyun. Kemudian ya disukunkan kerana berat dibaca. Jadi ya ni pula, sudah kita pecahkan yang tanwin ni kepada nun, ya nun. Jadi kita dapat da'iyun. Ada ya ni bagi dhammah. Jadi bagi dhammah ini kita tukar kepada mati. Pasal apa? Pasal berat dibaca. Jadi daripada da'iyun kita dapat ya mati, nun mati. Bila dua-dua ni mati, maka salah satu kena buang. Apa yang kita buang? Yang kita buang huruf sakit. Yang huruf sakit di sini adalah ya. Jadi kita buang dia punya huruf sakit ya. Jadi bila kita buang ya, maka kita dapat da'ina. Da'ina. Ini bagi bawah. Jadi ini pun bagi bawah juga. Da'i. Kemudian nun mati. Da'ina ni samalah juga dengan kita tanwinkan ain ke bawah. Jadi daripada da'in terjadi dari da'in, nun kita combinekan dengan bagi bawah, jadi kita dapat ain tanwin. Jadi kita dapatlah dia punya isim fa'il kepada doa adalah da'in. Maksud da'in adalah orang yang berdoa. Okey. Ini ulanganlah. Pasal kita dah tempuh tadi, barangkali kita lupa dia punya ni. Ini dia cara nak tukarkan daripada da'wa tu kepada da'in. Macam mana isim fa'il boleh jadi da'in? Ada bagi dua pula bawah. Okey. Isim fa'il. Itu juga kalau sekiranya dia itu fa'il majhul. Fa'il majhul daripada da'awa pada du'iwa. Fa'il majhul tu dia punya huruf pertama dia hendaklah didommahkan. Huruf sebelum akhir hendaklah dikasrahkan. Jadi da'awa apabila kita nak jadikan fa'il majhul ni fa'il kita tak tahu siapa yang buat. Yang kita tahu hanya orang yang kena buat. Hanya naib fa'il kita tahu, tapi kita tahu siapa fa'il. Jadi untuk membuat itu kita kena ubah baris dia. Daripada baris asalnya da'awa pada du'iwa. Baris pertama didommahkan, baris huruf sebelum akhir dikasrahkan. Jadi kita dapat du'iwa. Du'iwa atas wazan fu'ila. Jadi kita dapatlah di sini dia punya fa'il madi kepada fa'il majhul adalah du'iya.
ru'ya. Itu untuk untuk peringatan kita lah. Jadi kita kembali kepada muka surat berapa tadi? 12. 12. Jadi sekarang kita fahamlah macam mana kita dapat ra min. Ra min. Sabdu, absadu, apa tanwin. Isim fa'il tapi tanwin ke bawah. Biasanya yang ada baris bawah ni kita tengok kalau sekiranya depannya ada huruf jar dan sebagainya. Tetapi ini tak ada huruf jar, tiba-tiba ra min. Dari mana baris bawah tadi? Jadi nak tahu baris bawah tadi, tu dia step tadi. Step yang ke-19 dan 20 tadi. Okey. Jadi yang ini kalau kita tak ikut dia punya turutan dia, kita akan jadi sini perkataan apa ni tiba-tiba ada baris bawah ni. Yang baris bawah ni biasanya yang ada depannya ada huruf yang boleh menyebabkan di baris bawah lah. Seperti huruf jar dan juga zaraf. Ni zaraf pun tak ada apa tiba-tiba ada baris bawah. Jadi jawapannya yang tadi, yang kita bincang tadi. Manakala dia punya maf'ul dia marmiyun. Marmiyun ni ya ni dibariskan dengan dia tidak buang kerana dia menunjukkan ini adalah isim maf'ul. Jadi kalau ra min dibuang, tapi kalau ramiyun dia tak buang. Kalau buang belaka dia tak ada beza nanti. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan, maka dia tak buang untuk isim maf'ul. Jadi ayat yang menjadi contoh ini adalah yarmin. Yarmin. Yarmin ni adalah fa'il mudhari'. Mudhari' untuk ramaya. Okey. Bagaimana dalam surah ini? Wa may yaksib khati'atan au isman summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Jadi barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian ia melemparkannya dengan orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi siapa yang buat keburukan, buat dosa, kemudian dia tuduh orang lain, yang tidak bersalah, maka sesungguhnya dia menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Maknanya dosa besar lah tu. Sudahlah dia buat salah, lepas tu dikatakan orang lain yang buat, bukan dia. Jadi dia pun panggillah dia punya peguam dan sebagainya, akhirnya dia menang. Sebab peguam pandai dan sebagainya, menyebabkan dia jadi menang. Bila dia menang, walaupun dia menang, tetapi menang tu bukan menang dengan hak, tapi menang untuk kerana pandai berhujah. Oleh kerana berhujah, dia pun dapatlah benda yang dia nak tu, maka dia menanggung dosa yang besar. Iaitu dosa bohong dan dosa yang nyata, iaitu dosa yang buat kesalahan. Ini banyak berlaku ni. Terutama dalam soalan pemberian harta pusaka. Panggil mahkamah sangat yang abang ni pandai sikit ceritanya, ataupun dia tak cerita pun tapi dipanggil peguam untuk memenangkan dia, maka menanglah dia. Maka dapatlah harta itu ke dia. Perkara benda itu bukannya baik untuk dia, malah dosa yang berlipat kali ganda. Kemudian ya'idukum. Ya'idukum ni kataan daripada kataan wa'ada. Wa'ada maknanya berjanji. Jadi ya'idukum ni adalah fa'il mudhari'. Ya'idu. Ya'idu. Jadi wallah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu sami'un alim. Dan Allah menjanjikan kamu. Ya'idukum ni fa'il mudhari'. Menjanjikan kamu. Apa dia janji Allah? Maghfiratan. Iaitu keampunan. Minhu. Daripadanya. Wa fadlan. Dan juga kurnia. Jadi maghfiratan ni walaupun kita sebut-sebut gitu, tapi sebenarnya makna ni sangat besar. Selain apa yang kita hendak di dalam hidup ni selain daripada maghfiratan.
iaitu keampunan Allah. Kalaulah kita dapat keampunan Allah sebelum kita mati, insya-Allah akan masuk surga. Tak perlu dihisap lagi. Kalau dapat dia punya, kita dapat keampunan. Sebelum mati kita minta ampun. Tiba-tiba Allah ampunkan dosa kita seluruhnya. Insya-Allah terus direct masuk surga. Itu maghfirat, bukan benda kecil. Jadi sekarang ni Allah ya'idukum maghfiratan. Allah berjanji dengan kamu nak bagi apa? Nak bagi keampunan. Lepas tu sudahlah. Dari keampunan tu dari siapa? Minhu, daripadanya. Bukan daripada orang lain. Orang lain tak boleh nak bagi ampun. Hanya Allah boleh bagi ampun. Kemudian wafadlan, sudahlah bagi ampun. Kemudian bagi kurnia. Kurnia ni maknanya keselamatan dan kenikmatan. Fadlan. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha mengetahui. Mendengar. Sini ada tak ada kataan mendengar di sini. Dan Allah maha mendengar. Lagi maha mengetahui. Ini tulis luas. Maha luas lagi maha mengetahui. Sami. Ya, betul lah. Maha luas. Maknanya maha luas dia punya ilmu dia. Jadi Allah berjanji dengan kita. Dan kalau Allah berjanji dengan kita, dia tak akan mungkin janji. Dia akan ampunkan kita kalau kita minta ampun. Dengan cukup syarat dia. Minta ampun, ada syarat-syarat dia. Kalau betul syaratnya, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Walaupun banyak, sebagaimana buih di lautan, Allah akan tetap mengampunkan. Dan sudahlah dia ampun, diberi kurnia. Kurnia itu kita boleh juga maksudkan dengan syurga. Syurga ni kurniaan yang paling besar. Tak ada dah yang lebih besar daripada syurga. Jadi kurnia. Jadi Allah bagi kepada kita keampunan, sudah dapat keampunan, dia masukkan kita ke dalam syurga. Kerana Allah itu maha mengetahui, maha luas dia punya. Jadi sini ya'idukum. Ya'idukum ni digunakan fa'il mudhari', bukan fa'il madhi. Kalau fa'il madhi, maknanya dah lepas lah. Kalau lepas, mungkin lepas ni orang zaman Nabi ke, orang zaman sahabat ke, kita dah tak ada can lah. Tapi ini ya'idukum. Ya'idukum ni bukan untuk zaman Nabi. Untuk sampai hari kiamat. Ya'idukum ni fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'nya sentiasa berpanjang. Dia tak ada tempoh. Tempoh luput tak ada. Kalau fa'il madhi ada tempoh luput. Maknanya dah sudah berlaku. Tahun lepas ke, atas zaman Nabi ke, atas zaman orang dulu ke. Tapi kalau ya'idukum ni, dia tak ada tempoh tamat sehingga hari kiamat. Jadi maknanya Allah itu sangat mengampun dan akan memberi fadlan kepada siapa saja yang bertaubat kepada Allah, Tuhan akan bagi. Begitu juga kata madda. Madda ni kita tahu asalnya adalah madada. Tapi dijadikan madda. Jadi madda di sini adalah dalam bentuk dia yang membentangkan bumi. Madda ataupun yang memanjangkan bumi, membentangkan bumi. Lebih tepatnya ke bahasa kita membentangkanlah. Tapi asal perkataan ini adalah memanjangkan bumi. Dan dia menjadikan pada gunung-gunung dan sungai-sungai. Dialah juga yang memanjangkan bumi. Dia yang menghamparkan bumi. Walaupun bumi ini bulat, tapi kita tak rasa dia bulat, kita hantar dia terhampar. Maknanya madda, maddal arda. Wa huwa allazi maddal arda. Madda ni adalah fa'il madhi, telah. Ayat ni tadi fa'il mudhari', ini fa'il madhi, telah. Jadi Allah telah membentangkan bumi. Walaupun bumi itu bulat, kita tak rasa pun dia bulat, tapi kita rasa dia hamparan ataupun bentangan. Jadi maddal ard, jadi fa'il madhi, kemudian arda adalah dia punya maf'ulun bih kepada madda. Sebab itu dibagi atas arda. Kemudian waja'ala fiha rawasiya wan hara. Kemudian dia menjadikan apa yang Allah jadikan rawasiya. Rawasiya itu adalah gunung-gunung dan
anhara. Anhara itu adalah sungai-sungai. Kalau satu sungai, nahara, ini anhara maknanya sungai-sungai. Jadi Allah menjadikan, di sini digunakan ja'ala. Ja'ala ni perkataan yang mengandungi ada maksudnya 2 maf'ul bih, ada maksudnya 3 maf'ul bih. Dalam ayat ini Allah gunakan ja'ala ni dengan 2 maf'ul bih. Apa dia? Iaitu rawasiyah. Anhara. 2 maf'ul bih. Jadi ja'ala ni adalah perkataan yang memerlukan 2 ataupun 3 maf'ul bih. Tengoklah apabila kita jumpa perkataan ja'ala ni, maka kita tengok dia punya maf'ul bih. Cuba cek dia punya berapa maf'ul bih dia. Jadi kita fokus pada madda tadi. Madda adalah asalnya madada. Kemudian disatukan. Jadi madda yang maksud membentangkan ataupun memanjangkan. Fa'al madi. Bermakna telah membentangkan. Mana kita lahir-lahir je, benda tu dah siap dah. Okey, yang ketujuh, mematikan baris waw atau ya apabila ya. Saya nak tanya sikit lah, berbalik pada yang tadi Yang sebelum mana? ni, Ya. yang ya ayuhal ayat pertama tadi, ya ayuhal mudassir tadi. Ya. 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 Iaitu ayat yang ujung warabbuka fakabirkan. Ya. Jadi ada memberi perbezaan ke kalau warabbuka? Beza antara warabbaka, warabbuka. Ada beza. Ada beza dari segi nahwu. Jadi sini warabbaka. Pasal apa warabbaka ni? Kita tengok ya ayuhal mudassir. Wahai orang yang berselimut. Kum fa'anzir. Maka ini adalah fa'il amar. Kum fa'anzir. Jadi lepas itu fa'anzir tu adalah fa'il amar lah. Jadi kemudian warabbaka. Ada masa kita baca warabbaka, ada masa kita baca rabbika, ada masa kita baca rabbuka. Kalau rabbuka tu maknanya di dalam keadaan marfu'. Maknanya berbaris dhammah. Warabbu. Warabbu tu maknanya dalam keadaan marfu'. Pada sini dalam keadaan mansub. Sebab apa? Mansub. Dikata sini warabbaka fakabbir. Maka berilah peringatan dan Tuhanmu besarkanlah. Jadi di sini warabbuka di sini adalah sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih kepada mana? Maf'ulun bih kepada kum fa'anzir. Maf'ulun bih, bersihkanlah. Bersihkan apa? Bersihkan Tuhanmu. Kalau bu di sini maknanya dia adalah marfu'. Jadi kalau marfu', ayat ni tak sesuai dengan marfu'. Sebab kum fa'anzir ini adalah fa'il, iaitu fa'il amal. Apabila fa'il amal mesti ada dia punya benda yang disuruh. Yang disuruh tu apa? Warabbuka. Yang menimba Tuhan tu. Warabbaka. Sebab ada fa'il amar pula ya. Kalau tak ada fa'il amar tu dia tak mungkin jadi masuk. Ya, betul. Jadi maf'ulun bih dia. Okey. Kalau kita suruh orang tu makanlah. Makanlah apa? Makanlah katakan tufahah. Tufahah tu kena bagi atas lah. Tufahatan. Beri suruh makan apa? Makan apple. Jadi apple tu kena bagi atas. Sebab dia menjadi maf'ulun bih kepada makanlah. Jadi di sini bukan makanlah tapi kum fa'anzir. Bangun dan bersihkan. Dan beri peringatan. Peringatan tentang apa? Tentang warabbaka. Bukan warabbuka. Bu tu maknanya benda tu marfu'. Benda tu marfu'. Ini dia bukan marfu', dia mansub. Dia mansub pasal apa? Pasal dia adalah amal. Maf'ul. Dia adalah maf'ulun bih. Okey. Boleh puan? Terima kasih. Okey. Ada soalan lain? Tak ada ya? Tak ada. Kita pergi ke balik ini lah. Ini pun sudah ulangan daripada yang atas. Tujuannya supaya tuan-tuan dapat
dapat ingat baliklah. Itulah tujuan dia. Jadi yad'u. Jadi yad'u saja. Wa tu dimatikan. Okey. Kenapa? Bacalah sini. Matikan baris wa atau ya apabila berbaris dhammah di akhir kalimah yang sebelumnya adalah berbaris fathah. Selain daripada fathah. Jadi maknanya matikan baris wa atau ya apabila baris dhammah di akhir kalimah dan sebelumnya huruf berbaris selain daripada fathah. Jadi kalau wa ni berbaris dhammah, kemudian sebelum apa? Apabila baris dhammah di akhir kalimah dan sebelumnya huruf berbaris selain daripada fathah. Jadi kalau selain daripada fathah, tak bolehlah kita wa ni matikan. Sorry, ini terbalik pula. Jadi matikan baris wa ataupun ya apabila baris dhammah di akhir kalimah. Macam wa ni lah. Wa ni depannya adalah baris dhammah. Dan sebelumnya berbaris selain daripada fathah. Jadi selain daripada fathah, maka kalau kita jumpa macam ni, maka wa tu kita kena matikan. Tapi kalau ain ni baris fathah, jangan matikan. Sebab dia berbaris atas. Jadi kalau baris atas, tak boleh dimatikan. Hanya selain daripada berbaris atas. Sama ada baris bawah ataupun baris dhammah. Kalau baris atas, jangan matikan. Okey? Itu dia punya kaedah. Kaedah yang seterusnya adalah gantikan huruf ya kepada wa. Ini kita dah bincang tadi. Ada dua sini. Asalnya lah yasira. Yasira maknanya dia dimudahkan, mudah. I boleh buat fa'il mudhari', jadi yusiru. You ni bagi ya ni pun bagi you ni. Jadi you. Jadi apabila ya ni bagi mati, yang sesuai dengan you ni adalah bagi dhammah. Tapi oleh kerana dia berbaris mati, maka kita tukar kepada you ni kepada baris wa. Kalau ya mati ni sesuai dengan baris bawah. Kalau alif mati sesuai dengan baris atas. Tapi kalau you ni, ya ni depannya adalah baris dhammah, maka kita tukar kepada you. Mudah sebut. Kalau tidak yui, yi nak sebut tak reti. You dengan ya mati. Mana nak bunyi? Yus. Yus. Bukan yus, jadi ya. Payah nak sebut. Jadi oleh kerana payah nak sebut, maka ditukarlah ya yang mati ni kepada wa. Wa mati. Jadi dapat you. Kan smooth. Kita sebut pun smooth. Yusiru. Yusiru ni fa'il mudhari' daripada yasara. Yasara makna mudah. Ini adalah fa'il mudhari' ni. Yusiru. Okey. Jadi apabila ya sukun, sebelumnya berbaris atas dhammah. Ya sukun, sebelumnya berbaris atas dhammah. Maka kena tukar pada wa berbaris mati. Ya di akhir kalimah fa'il yang sebelum hurufnya berbaris dhammah. Ini nahuya. Nahuya. Ini asalnya. Kita tukar kepada nahuwa. Nahuwa. Nahiyah. Nahuwa ni maknanya nahuya tu adalah maknanya menyekat. Nahuwa pun menyekat lah. Tapi kita dah tukar dia punya ya mati, ya berbaris atas tadi kepada wa baris atas. Ya di akhir kalimah fa'il yang sebelumnya huruf berbaris dhammah. Jadi wa ni sebelumnya adalah baris dhammah. Ya ni sebelumnya adalah baris dhammah. Jadi ya di akhir kalimah yang huruf sebelumnya baris dhammah. Baris dhammah itu adalah ha. Jadi nahu ya tukar pada nahuwa. Okey. Itu juga pada wazan ain. Wazan fu'la. Fu'la ni adalah mu'annas mazdar. Kataan mu'annas untuk mazdar. Daripada kalau laki-laki mu'annas mazdar dia adalah itu kena refer balik dengan jadual barulah kita dapat
dia punya wazan dia. Tak apa, kalau tuan-tuan ada dia punya sipir tu, kalau tak ada, saya bertunjukkan sipir supaya mudah kita nak okey. Jadi kita kena kalau boleh hafal di luar kepala. Kalau hafal di dalam kepala tu masih payah lagi, tapi hafal di luar kepala. Macam kita baca sipir 2 lah, tak payah kita nak tengok apa-apa lah. Tentang mana pun kita boleh jawab lah. Tidaklah kena 2, 1, 2, 2 ke 2, 4. Tak ada. Terus dia boleh dapat. Jadi yang kita nak bincang tadi adalah yang ini. If Ali. If Ali. If Ali ini adalah fa'il amal. Kepada apa? Kepada anti. Anti. Makna awak orang perempuan. Anti itu kalau dia punya fa'il madhi dia fa'alti. Fa'il mudhari'nya taf'alina. Kemudian dia punya ini adalah ini fa'il majhul. Ini fa'il majhul. Yang kita nak yang ini. If Ali. If Ali inilah fa'il amal nak suruh seorang perempuan. Seorang perempuan melakukan satu kerja lah. Kalau laki-laki, if'al. If'al ni maknanya arahan kepada seorang laki-laki, anta, awak. Ini anta, awak. Kalau fa'il madhi ni, fa'il madhi je, fa'alta. Fa'il mudhari'nya, taf'alu. Fa'il amalnya, if'al. If'al ni menyuruh seorang laki-laki buat. Awak seorang laki-laki. Tapi kalau if'ali ada ya, ini maknanya menyuruh seorang perempuan untuk melakukan kerja tu. Fa'il, if'al. Jadi kita kena mahir dia punya ni. Supaya kita tahu itu fa'il apa, pada siapa, berapa orang yang kita suruh dan sebagainya. Macam ini kita suruh seorang je. If'ali, maknanya suruh awak seorang perempuan. Kalau orang perempuan kedua, if'ala. Kalau dia ramai, if'alna. Na ni adalah na niswah nama. Yang kita bincang tadi nun niswah tadi, ini nun ni lah. Ini nun niswah. Jadi ini menunjukkan menyuruh untuk ramai orang perempuan. Jadi kita kembali pada ataupun ada soalan tentang ni, tentang sipil ni ada soalan? Ada benda berbangkit? Sebelum kita kembali pada ayat yang asal tadi. Tak ada ya? Tak ada. Kita kembali pada ini tadi. Jadi fa'al fu'la ini adalah dia punya menyuruh kepada wanita. Jadi perkataan dia tuiba. Jadi oleh kerana ya ni depannya ada baris dhammah, maka kita tukar ya ni kepada wa. Jadi tuba. Tuba ni adalah maksudnya lebih baik ataupun kebahagiaan lah. Tuba. Jadi perkataan ya ni kenapa ditukar pada wa? Kerana depannya ada baris dhammah. Bila depannya baris dhammah, payah kita nak sebut ya ni, jadi kita tukarkan ya ni pada waw. Jadi kalau nak cari fa'il mudhari' dia, fa'il madhi dia, kena ikut kembalikan pada yang asal. Barulah kita dapat dia punya fa'il madhi dia. Sebab banyak kamus dia bagi makna dalam fa'il madhi. Jadi bila kita nak tahu satu benda tu, kita kena tahu dia punya fa'il madhi, baru kita boleh cari.
dia punya makna. Okey. Okey. Kemudian muka surat berikutnya. Ini contoh-contoh ayat ya. Bagaimana yang sebelum ni contoh-contoh ayat. Jadi yad'ukum. Yad'ukum dan Rasul memanggil kamu pada yang lain di antara kamu. War Rasul yad'ukum fi ukhrakum. Dan Rasul memanggil kamu pada yang lain di antara kamu. Jadi ini kalau nak karena makna dia kena bukalah dia punya ayat ini supaya dapat makna yang dikehendaki. Tetapi di sini kita nak tunjukkan dari segi perubahan baris dan juga perubahan huruf. Jadi kataan asalnya adalah ini yad'ukum. Yasarani itu yang tadi. Kemudian nahwa tadi pun yang kita telah bincang tadi. Ini ayat yang kita yang sebut tadi. Tuba, iaitu orang-orang beriman dan beramal saleh, kebahagiaan bagi mereka dan tempat baik tempat kembali. Allazina amanu wa amilus solihat tuba lahum wa uhsanu ma'a. Jadi orang-orang yang beramal saleh, tuba maknanya adalah kebahagiaan, keseronokan, keamanan. Lahum bagi mereka dan juga husnu ma'a. Husnu ma'a ni sebaik-baik. Sebaik-baik apa? Sebaik-baik tempat kembali atau sebaik-baik tempat lihat, tempat kembalilah yang sesuai. Sebaik-baik tempat kembali. Jadi tuba. Jadi dia sudah siap-siap dah tukar wa daripada asalnya adalah ya. Kalau dia ulang Quran ya ni, jadi susahlah. Maknanya Quran dah bagi dah wa terus. Tak ada tumbuh, tak ada ya. Tapi kalau kita nak tahu makna, kalau tak tahu kena check balik, gunakan ya. Ya ba ya. Sorry. Taba. Kita kena check balik lah kataan dia. Jadi maknanya kalau kita nak tahu dia punya makna, kita kena check dia punya fa'il madhi. Fa'il madhi dia kena tahu step lah. Kalau dia bagi fa'il mudhari', kita tak dapat makna. Melainkan kamus tu ada beri makna fa'il mudhari'. Tapi biasanya kamus ni dia bagi hanya fa'il madhi. Jangan-janganlah dia fa'il mudhari'. Jadi melainkan ada kamus yang barangkali lengkap, dia bagi semua sekali, itu tak ada masalah lah. Tapi kita kalau sekiranya dia hanya bagi fa'il mudhari', kita kena cari fa'il madhi. Kalau cari madhi, kalau di sini wa, kita kena tahulah bahawa asalnya bukan wa, tapi adalah ya. Sebab ini beri dhamma. Ini wa mati. Jadi kita tahulah ini sudah ditukar. Sebelum ditulis ini maknanya dia sudah tukar. Apa huruf sebelumnya? Hurufnya adalah ya. Jadi ini cari yang asal dia, fa'il madhi. Okey. Ini adalah ilal hamzah. Hamzah ni adalah dia bukan huruf sakit. Hamzah huruf sihat. Tapi hamzah lah. Jadi hamzah ataupun huruf hamzah, jika hamzah berbaris bertemu dengan hamzah sukun di dalam satu kalimat. Jadi hamzah berbaris bagi atas, kemudian bertemu dengan hamzah mati dalam satu kalimat. Maka hamzah sukun itu ditukar kepada huruf mat yang sesuai dengan harakah sebelumnya. Jadi apabila hamzah ini baris kemudian jumpa dengan hamzah berbaris mati, maka hamzah baris mati ini kena tukar. Tukar menjadi huruf lain. Huruf apa? Huruf yang sesuai dengan baris dia. Huruf yang sesuai dengan baris sebelumnya. Jadi yang sesuai dengan huruf ini adalah alif ni baris atas. Yang sesuai dengan huruf alif adalah alif. Hamzah ni baris atas. Kena tukar hamzah yang mati ni kepada alif. Alif berbaris mati. Sebab apa baris alif? Sebab hamzah ni baris atas. Sekiranya hamzah ni baris dhammah,
maka naklah ditukar kepada fa. Kalau hamzah ni bagi bawah, maka ini naklah bertukar pada ya. Itu je dia punya sipil dia. Jadi dalam hal ini mana maknanya percayalah. Percaya. Mana. Jadi apabila ini ditukar pada alif. Jadi mana. Mana maknanya dia telah percaya. Begitu juga dengan sini. Jika hamzah sukun sebelumnya huruf sahih. Hamzah sukun sebelum huruf sahih yang berbaris. Maka huruf hamzah diganti dengan huruf mad yang sesuai dengan baris sebelumnya. Macam ra-sun. Ra-sun ni, hamzah ni mati. Depannya ada ra berbaris atas. Maka kita gantikan hamzah yang mati ni kepada huruf yang sesuai dengan baris atas. Baris atas dia adalah alif. Jadi kita kena baca ra-sun. Ra-sun jadi ra-sun. Apa makna ra-sun? Ini adalah permulaan. Permulaan ataupun kepala. Permulaan ataupun kepala. Ra-sun. Tapi kata ra-sun ni tak ada dalam Quran. Ra-sun tak ada. Begitu dengan qara'a. Qara'a, hamzah ni bagi atas. Kemudian ra ni bagi atas juga. Jadi oleh kerana itu, maka kita tukarlah hamzah bagi atas ni kepada alif. Jadi kita dapat qara. Qara. Jadi perkataan ini bermaksud qara, dia telah baca, tetapi ini tak ada dalam Quran. Yang dalam Quran adalah qara'a. Ikut dia punya teorinya, kita kena tukarlah. Tapi Quran tak guna yang dua perkataan ni Tuhan tak Quran tak pakai. Tidak digunakan dalam Quran. Ra-sun tak ada. Ni qara saja, qara pun tak ada. Yang ada ra-sun dengan qara'a. Jadi ini di luar daripada Quran, di luar daripada hukum Quran lah. Quran tak pakai yang macam ni. Cuma yang kita kena tahu bahawa hamzah ni duduk selepas huruf berbaris atas, maka tukar kepada alif. Jadi kita dapatlah ra-sun dengan qara. Qara saja. Jadi itulah tentang pertukaran huruf hamzah. Manakala yang berikutnya ifta'ala. Wazan ifta'ala lagi. Yang kita bincang tadi pun ifta'ala lah. Jadi penggantian huruf fa'il di dalam wazan ifta'ala. Contohnya macam jika huruf waw atau huruf ya, maka ditukar kepada huruf ta disabdukan atas ta. Di sini. Asalnya adalah kataan wasala. Wasala itu maknanya adalah bersambung. Dia telah bersambung. Apabila kita tambahkan dia punya huruf tambahan alif dan ta, jadi kita dapat yutasala. Jadi sangat susah nak sebut. Jadi oleh kerana sangat susah nak sebut, jadi waw ni tadi waw yang mati tu duduk selepas baris bawah, maka kita tukar pada ta. Jadi kita dapat sini jadi ittasala. Jadi ta ni satu ta yang asal, satu lagi ta tambahan, satu lagi ta yang asal. Apabila dapat dua-dua tu jadi kita sabdukan ittasala. Ittasala tu maknanya dia telah bersambung ataupun bersambung. Ittasala. Asalnya wasala. Tambah alif ta. Jadi jadilah ittasala. Jadi wa yang mati ni tadi kita tukar pada ta. Yang kedua pula, jika huruf ta, huruf sa, maka ta-nya ditukar dengan huruf sabdu. Macam inilah. Istaqala. Asalnya adalah saqala. Saqala maknanya berat. Saqala berat, dia telah berat. Apabila dimasukkan dengan alif ta, jadi istaqala. Istaqala. Jadi payah nak sebut.
oleh kerana saya nak sebut, maka kita sabdukan sa ni, ta tu dengan ta. Jadi jika huruf sa, maka ta-nya diganti dengan sa bersabdu. Jadi kalau sekiranya huruf depannya adalah huruf sa dan kita nak tambah alif ta, maka ta ini tadi kita tukar pada sa. Apabila kita dekatkan sa dengan tambahan dia, yang asal dengan tambahan, kita dapat sabdu. Jadi istaqala. Istaqala itu lebih mudah daripada istaqala. Jadi maknanya ta ni tadi tukar pada sa. Kemudian disabdukan kerana asalnya adalah sa. Okay. Jadi kalau kita jumpa kata ini, kita nak cari makna ni, kalau tak diberi makna, jadi kita kena buang dulu tambahan dia. Tambahan dia apa? Alif, ta. Tapi dalam ini tak ada ta. Bermakna kita tahulah bahawa sa ni telah ditukar daripada sa. Ta ni ditukar pada sa. Jadi kita kena carilah ta, qala. Itu dia punya cara nak cari makna lah. Kalau yang tambahan ni dia tak bagi, setengah kamus dia tak bagi. Dia hanya bagi yang kain mati je. Tapi kebanyakan dah sekarang ni kamus yang tebal-tebal tu, semua dia dah masukkan dah. Tapi banyak lagi kalau kamus Arab yang lama-lama tu masih lagi dia tak convert. Kita kena convert. Begitu juga dengan huruf, ini kita dah berlalu dalam bab ifta'ala. Kemudian jika huruf dal, zal dan zain, maka ta-nya diganti dengan dal. Ini kita pun dah ulang dah. Jadi idda'a jadi idda'a. Idda'a jadi idda'a. Jadi idda'a ni maknanya mendakwa. Mendakwa. Kita kata da'a meminta. Kemudian kita tambah dengan alif ta, jadi meminta sudah menjadi mendakwa. Jadi mendakwa perkataan da'a ditukar sudah jadi idda'a. Kalau idda'a ni kita tahulah bahawa di dalamnya ada ta yang telah dikonvert pada dal. Jadi kalau nak cari yang asal, kena kembalikan. Baru kita dapat makna. Begitu juga jika huruf itba'. Itba' ni huruf yang terdiri daripada sad, dad, ta, za. Jadi maka ta-nya diganti dengan ta. Ta ni kita tambah alif ta. Jadi ta tu diganti dengan ta. Bagaimana yang kita bincang tadi, daripada istopa jadi istopa. Begitu sini, kalau kita nak cari kamus, nak cari fi'il madi dia, kena convertkan dulu balik ikut yang asal supaya kita dapat makna. Okey, saya lalu sepintas lalu je kerana kita dah banyak kali bincang. Okay. Yang ini ganti alif jadi ya. Ganti alif jadi ya. Huruf alif selepas ya tasghir. Tasghir maknanya kecil. Macam Husain. Husain dengan Hasan. Hasan ni maknanya Husain ni maknanya Hasan yang kecil. Sebab itulah nama dia Hasan dan Husain adik-beradik. Kenalah nama ayah abang dia Hasan. Adiknya nama Husain. Kerana Husain tu ada dia punya ya tambahan yang menunjukkan kecil. Husain. Dia kecil lah. Kalau Hasan abang dia. Jadi kalau Hasan maknanya besar. Kalau Husain maknanya kecil. Jadi ada tambah ya. Ya tu kita panggil ya tasghir. Tasghir tu maknanya kecil. Mengecilkan, manja. Ya bunayya. Ada ya tambah. Ya bunayya. Wahai anak kesayanganku. Kalau tidak, ya ibni. Ya ibni, wahai anakku je lah. Tapi ya bunayya, panggilan tu jadi manja. Jadi kecil lah. Tasghir tu maksudnya mengecil, bukan kecil bukan. Tapi maksudnya orang dah tua pun dipanggil kecil. Tasghir.
ya bunaya. Walaupun anak dia tu dah umur 60 dah. Tapi dipanggil ya bunaya maknanya wahai anak kesayanganku. Tambah ya. Ya tu seperti di sinilah. Ghazayal. Ghazayal. Kemudian Ghazayal ni di sini ada alif kecil. Alif kecil ni. Huruf alif selepas ya tasrih kecil. Jadi apabila berlaku ni, maka gantikan alif tu pada ya. Jadi daripada ghazaya alif lam jadi ghazaya satu lam. Jadi alif ni tukar pada ya. Menunjukkan ya kecil. Jadi ghazayyalu. Ghazayyalu ni maknanya adalah pintalan. Pintar. Kalau zaman dulu orang pintar pedang ni nak buat apa-apalah. Macam saya dulu masa kecil-kecil dulu suka main gasin ni. Gasin ni tarah sendiri, buat sendiri. Talinya pun tu kena tali special. Tali gasin ni pangkainya besar. Ujungnya kecil. Kalau ujungnya sama besar dengan pangkai, dia tak lekat bila kita nak lelitkan pada gasin tu. Jadi kena ujung kecil. Jadi bila ujung kecil, kita kena pintar. Benda tu kita kena pintar. Jadi pintar tu namanya ghazayal. Ghazayal. Jadi pintalan. Jadi sini ghazail maknanya pintalan yang halus lah. Pintalan yang kemas. Halus. Jadi nak main gasin ni kena tali tu kena kemas. Kalinya tak pintar yang tak kuat. Dia bila kita nak pusing ni dia tak pusing laju. Jadi kena tukarlah ya alif ni, alif yang menunjukkan kecil ni kepada ya. Jadi ini boleh jadi ghazayyalun, boleh jadi pintalan ataupun boleh jadi peperangan. Ghazal. Ghazal ni biasa digunakan dalam buku sirah, maknanya peperangan yang disertai oleh Nabi. Sebab ada banyak peperangan zaman Nabi, ada yang Nabi sendiri serta, ada juga yang Nabi tak serta. Yang tak serta dia tak punya ghazal lah. Yang ghazal ni maknanya yang Nabi ada serta. Begitu juga Ustaz, baris ya tu kena tukar ke baris bawah lah ya. Baris ya tu ditukar ya tu. pada Baris bawah. ya baris bawah. Ditukar pada bawah. Okey. Alif ni tukar pada bawah lah. Okey. Okey. Kemudian jika alif huruf keempat. Alif huruf keempat atau lebih. Alif ni lah. Biar ba ada alif nun. Kalau jika alif huruf keempat. Maknanya alif tu huruf keempat. Atau lebih. Yang keempat ke yang kelima ke tak salah. Dan bertemu dengan domain musanna. Domain musanna alif nun lah. Alif nun tu adalah domain musanna. Menunjukkan dua. Jadi ya dha ni maknanya dua keredaan. Jadi apabila bertemu dengan domain musanna ataupun domain rafa' mutaharrik. Mutaharrik maknanya berbarislah di dalam fa'il atau alif tasniyah. Alif tasniyah, alif menunjukkan dua dalam isim. Sama ada alif itu berupa gantian daripada waw, sama ada alif itu berupa gantian daripada waw ataupun ya. Jadi maksud di sini ialah apabila ya ni duduk yang keempat atau yang lebih. Jadi sekarang ni yang keempat ni ya dha ya. Jadi ya ni yang keempat lah. Jadi apabila alif ataupun jika huruf alif duduk yang keempat ataupun lebih bertemu dengan domain musanna. Domain musanna ni alif nun. Alif nun ni domain musanna. Maknanya dua, menunjukkan dua. Kalau muslim, muslimani. Jadi alif nun ni ada menunjukkan dua lah. Ataupun domain rafa' mutaharrik di dalam fa'il. Domain rafa' dalam fa'il. Ataupun alif tasniyah di dalam isim. Jadi sama ada di dalam fa'il atau dalam isim digunakan alif nun sebagai menunjukkan dua.
Sama ada alif itu berupa gantian daripada wa ataupun ya. Jadi maknanya alif ni kena tukar pada ya. Keadaan seperti ini. Jadi dari sini yarda ya ni alif nun. Jadi ya ayah ni ya ni dia kena tukar kepada mana ni? Yarda ni jadi yardayani. Tukar pada ya. Jadi ini dipanggil alif maksurah ni. Ini bukan ya tapi ini adalah alif maksurah. Jika alif maksurah tu ayat apa huruf yang keempat ataupun lebih bertemu dengan domain musanna ni alif nun ataupun domain rafa di dalam fa'il ataupun domain tasniah di dalam isim, maka alif itu hendaklah digantikan dengan ya. Jadi di sini daripada yarda alif maksurah berjumpa dengan musanna alif nun musanna. Jadi alif maksurah ni tadi kena tukar pada ya. Jadi berbunyilah jadi yardayani. Yardayani. Asalnya adalah alif maksurah. Tukar kepada alif ya. Ya bertitik. Yardayani. Makna apa? Maknanya dua keadaan. Dua keadaan. Keadaan masuk surga satu dan keadaan dihampunkan dosa satu keadaan. Kemudian yang berikutnya adalah jika alif huruf yang ketiga. Alif di sini maksudnya alif maksurah. Yang ketiga. Tadi yang keempat, ni yang ketiga. Asalnya adalah ya bertemu dengan domain musanna. Jadi asal dia adalah apabila alif Surah. apa dia? Surah, alif maksurah. Alif maksurah. Alif maksurah ayat duduk tempat yang ketiga. Asalnya adalah ya bertemu dengan domain musanna. Domain musanna adalah alif. Alif nun. Ataupun alif kan di atas nam. Jadi hendaklah ya ni ditukar kepada alif ni tukar pada ya. Jadi Roma. Pasal apa tukar pada ya? Kerana lepas dia ni ada alif musanna. Musanna ni maknanya kalau Roma satu lontaran. Kalau dua rontangan Romaya. Romaya ada panjang. Patutnya Romayani. Tapi dia tidak boleh dibaca dengan Romani kerana dia fa'il yang bukan berbaris dhamma. Jadi oleh kerana itu kita kena baca dengan Romaya. Patutnya ada nun menunjukkan dua. Tapi oleh kerana dia fa'il yang dalam keadaan mansukh, dia buang nun. Jadi Romaya. Jadi alif bertukar pada ya. Jadi kalau kita jumpa kataan ni, kena tahulah dulu dia punya asalnya macam mana. Kita tahu bahawa alif di hujungnya adalah alif dua lontaran. Jadi nak cari makna dia, kena convert balik ya ni kepada alif maksud. Baru kita dapat yang ini. Okey? Kemudian yang ini, ganti alif jadi wa. Yang tadi, ganti alif jadi ya. Yang ini ganti alif jadi wa. Bukan mudah nak ingat ni. Kalau tak selalu ulang memang kita payah jugalah nak dapatkan makna dia. Ataupun nak memahamkan ini kataan apa ni. Jadi ganti alif jadi wa. Apabila alif selepas huruf berbaris dhammah. Selepas berbaris dhammah ada alif. Selepas huruf berbaris dhammah ada alif. Ataupun alif duduk selepas huruf berbaris dhammah. Macam juzia. Tak boleh nak panjang ni sebab bukan mat dia. Kalau ya barulah
kita panjangkan. Kalau waw. Tapi ini juziyah. Juziyah. Jadi tak sesuai baca juziyah kerana alif ni duduk selepas huruf dhammah. Oleh kerana itu kena tukar dengan yang sesuai. Sesuai dengan ju dengan baris dhammah adalah waw. Jadi tukarkan juziyah. Kan mudah nak baca. Dengan ini kita nak baca jin dapat ju betul lah. Tapi dengan ya ni nak jadi macam mana? Susah. Jadi oleh kerana itu tukarkan waw ni, tukarkan alif pada waw. Itu maknanya tukar alif jadi waw. Okey, jika alif huruf ketiga macam ni, ghaza, asalnya adalah waw bertemu dengan dhamir musanna ataupun alif tasniyah. Jadi macam tadilah, ghaza kat atas tadi. Ini ghaza ni maknanya satu serangan. Apabila dua serangan, jadi ghazawa. Ghazawa. Jadi apa yang kita tukarkan? Kita tukarkan alif menjadi waw. Alif ni menjadi waw. Jadi apabila huruf alif ketiga dalam kedudukan perkataan tu, asalnya adalah waw bertemu dengan dhamir musanna. Dhamir musanna tu adalah alif. Dhamir musanna tu adalah alif menunjukkan musanna. Ataupun boleh jadi ya tasniyah. Jadi boleh alif, boleh jadi ya. Asalnya adalah alif nun bagi bawah ataupun ya nun bagi bawah. Jadi dua-dua itu sama ada alif atau ya, maka jika asalnya adalah waw bertemu dengan dhamir musanna. Dhamir musanna itu boleh jadi alif, boleh jadi ya. Ikut dia punya hukum dia. Kalau marfu' dengan alif, kalau dengan mansub dengan ya, kalau majrur pun dengan ya juga. Jadi salah satu. Maka kita kena tukar alif ni kepada waw. Jadi kita dapatlah ghazawa. Sebab apa? Sebab depannya ada alif musanna. Alif menunjukkan dua. Jadi alif ni kena tukar pada waw, dan alif yang asli ni menunjukkan dua. Okey. Asal perkataannya ghaza. Ghaza alif. Apabila kita nak buat dua kena tambah alif musanna. Apabila kita tambah alif musanna, jadi kita dapat alif ghain za alif alif. Macam mana nak baca? Jadi oleh kerana itu alif yang asalnya ni kita tukar pada waw. Baru kita boleh baca. Jadi ghazawa. Ghazawa tu maknanya dua peperangan ataupun dua serangan. Okey. Jauh ini ada apa-apa perbincangan? Kalau boleh kita nak habiskan kalau boleh kita nak habis sebab satu je lagi. Tuan-tuan sabar sikit, satu je lagi. Lepas tu exercise tu tuan-tuan buat sendirilah. Jawapan dah dibagi, buatlah sendiri. Jadi yang ke-13 ni adalah buang waw. Waw maf'un. Waw maf'ul ni maknanya waw pada maf'ul. Maf'ul maknanya maf'ulun. Pada maf'ul tu ada waw. Bagi contohnya, isim maf'ul yang terdiri daripada fa'il mu'tal ain. Maka waw dibuang. Mu'tal ain. Bagi contoh macam sini. Mas'una. Mas'una ni asalnya adalah perkataan fa'ala. Fa dia sad. Ain dia waw. Dan nun dia lam. Fa'ala. Apabila kita nak jadikan masdar yang menjadikan di maf'ul, tambah min dengan waw. Nak jadi maf'ul. Maf'ulun. Maf'ulun. Jadi tambah min, tambah waw. Daripada kata fa'ala. Di fa'ala dia adalah sawana. Sawana. Itu dia punya asalnya. Fa'il madhi fa'ala dia. Apabila tambah dengan wa min dengan wa, jadilah jadi mas'una. Jadi mas'una ni, jadi wa ni, dekat-dekat wa ni mati. Jadi apabila wa ni mati,
maka kita buang dia punya waw maf'un. Waw maf'un tu adalah waw yang kita tambah min dan waw. Itu maf'un. Manakala waw yang ni waw asal. Asalnya sawana. Sawana tu makna yang terpelihara, yang dipelihara. Ini maf'un dipelihara lah, yang dipelihara. Jadi mas'una. Mas'una jadi payah nak sebut. Kita buangkan dia punya waw maf'un. Waw maf'un tu lah waw yang kita tambah. Dengan bersama dengan min. Jadi min kekal lah. Tak ada sebab nak buang min. Tapi waw yang kita tambah tu kita buang. Jadi kita dapatlah masunun. Masunun. Buang dia punya waw. Di sini sad ni mati. Waw ni sakit. Berbaris dhamma. Oleh kerana itu kita kena tukarlah baris dia. Baris dia sad ni jadi dapat dhamma. Kemudian waw ni dapat mati. Jadi kita dapatlah musuna. Masuna. Jadi waw ni baris asalnya hidup, kita tukar dengan sad yang mati. Jadi kita dapat masuna. Masuna tu maknanya isim maf'un kepada kataan asalnya adalah sona yasunu, maknanya melihara. Sona yasunu maknanya dia punya mazdarnya suna, jadi maksud dia memelihara. Jadi ini yang dipelihara, masuna, bukannya maswuna, bukan. Ikut teorinya yang inilah. Tapi oleh kerana waw ni mati duduk situ, maka kita buang. Begitu juga dengan ini. Dengan perkataan yasir, yasara. Yasara kita jadikan dia punya maf'ul, jadi tambah min dengan waw. Jadi kita dapat masyurun. Kita kata perkataan sayara. Sayara. Jadi kita tambah dengan min jadi masyurun. Jadi waw ni mati. Waw ni mati, kemudian dia duduk. Apabila waw ni mati, sini. Isim maf'ul yang terdiri pada fa'il mu'attadi ain, kemudian waw maf'ulnya dibuang. Jadi apabila kita tambah dengan min dengan waw, nak jadikan maf'ul, jadi di sini waw ni kita buang. Kerana waw ni duduk di tempat berbaris mati. Dan depannya ada baris dhammah. Jadi kita buang. Apabila kita buang, kita dapat masirun. Masirun. Kemudian you ni tadi, patutnya you ni berbaris dhammah. Tetapi di sini kita matikan kerana apa? Kerana you ni tadi adalah huruf sakit. Manakala sin huruf sihat. Jadi sin ni huruf sihat tapi mati. You ni huruf sakit tapi dhammah. Kita pindahkan baris sin ni yang mati ni kepada you, kepada ya, kemudian sin ni ambil dia punya baris dhammah. Jadi kita dapatlah masih Baris bawah. Baris bawah kerana ya. Ya, betul. Jadi baris bawah ni kerana ya ni duduk selepas sin. Jadi tak bolehlah baris atas. Kalau baris atas kena tukar alif. Kalau baris dhammah kena tukar dhammah. Jadi oleh kerana ya ni ya mati, maka depannya sesuai dengan baris bawah. Jadi masirun. Apa makna masirun? Yang dijalankan. Yang dijalankan. Sayara. Sayara maknanya bergerak. Ini masirun yang dijalankan. Pada masyar, padang yang dijalankan. Bangun-bangun daripada kubur, Tuhan jalankan kita. So, berkumpul untuk dibuatkan dia punya suratan. Hitungan. Menunjukkan dia punya balasan dan sebagainya. Siapa yang buat banyak, buat baik, insya-Allah masuk surga. Siapa yang di sebaliknya akan menerima sebagaimana yang dia buat. Yang terakhir sekali, ganti huruf ta dengan dal. Bila fa pada wazan fa'il terdiri daripada huruf dal, zal dan zal. Ini ulangan. Ulangan yang dulu sekali. Daripada perkataan istajara,
kita ganti kepada izdajara. Melegah. Ini hak yang dulu. Paling dulu sekali kita baca. Begitu juga dengan ini mengingatkan kataan asalnya zakar. Zakara ditambah alif ta jadi istakara. Alif ta ditambah alif ta jadi istakara. Istakara jadi oleh kerana zal ni dengan zal yang ini yang asalnya zakara, maka dia sabdukan. Jadi kita dapat izzakara. Izzakara maknanya mengingatkan. Fa'il madi mengingatkan. Yang ditambah dengan alif dan ta. Maka ta pula ditukar kepada zal. Jadi kita dapat izzakara. Maknanya peringatan yang sungguh-sungguh. Izzakara. Izzakara maknanya satu peringatan yang seperti Allah mengingatkan kita, ittaqullah, ittaqullah. Itu peringatan izzakara tu. Bukan sikit peringatan tu, betul-betul suruh ingat. Ittaqullah, ittaqullah. Sebab apa nak suruh kita selamat? Nak suruh umat ni selamat supaya kita berada sentiasa jalan yang lurus. Maka hendaklah kamu ittaqullah. Jadi ini izzakara. Izzakara maknanya mengingatkan, betul-betul memberi ingatan, bukan kerana marah, bukan kerana apa, tapi kerana sayang. Beri peringatan kerana sayang. Bukan kerana marah, bukan kerana dendam, bukan kerana tak. Beri peringatan, ittaqullah, ingat pada Allah. Tuhan bagi ingat, suruh kita ingat pada Allah tu, bukan dia marah kita, tapi dia sayang kita supaya kita sentiasa berada di jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada tu, saya anggap semuanya faham lah tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Kena ulang-ulang ni. Ya? Kena ulang-ulang ni. Betul, betul. Jadi buat Tak minggu faham ni, je nak faham lagi. Okey. minggu ni kita berhentilah dari ni lah. Okey. Kalau ada soalan boleh tanyalah. Tapi next kelas kita akan pergi kepada muka surat 138 buku ni. Buku apa ni? Buku ni. Pak yang biasa kita pakai. Formula. Yang muka surat 138. Jadi tuan-tuan boleh baca dulu. Ini satu maklumat yang perlu kita tahu, iaitu kerja maklum, fa'il maklum dan fa'il majhul. InsyaAllah kita akan pergi minggu hadapan, insyaAllah, pada buku ni muka surat 138. 136, sorry. 136. Untuk memulakan tajuk baru iaitu fa'il maklum dan fa'il majhul. Yang kita tengok dalam kamus tadi kan ada maklum, ada majhul. Jadi apa dia maklum, apa dia majhul. InsyaAllah minggu hadapan. InsyaAllah. Ada apa-apa pandangan ataupun tambahan, apa sajalah yang tuan-tuan nak suarakan, bolehlah sebelum kita tutup untuk hari ini, insyaAllah. Tak ada apa-apa, kita sudah sini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Kami sentiasa memujimu ya Allah. Kami meminta pertolongan dan minta keampunanmu ya Allah. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Engkau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini
bagi menyatakan kesyukuran ke atas nikmat kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau kurniakan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-Mu yang karedai. Justru itu, berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah pada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya mudah bagi kami menerima dan menghayati serta mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan pada kami. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah kita jumpa di hadapan. InsyaAllah. Terima kasih.